So أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل أنبئكم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Qul, katakanlah olehmu kepada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk membungkam mereka. Hal unabbiukum, apakah akan aku beritakan kepada kamu dan aku beritahu kepada kamu. Mana ndak tak aku nak ceritakan, maukah aku dedahkan? Bisyarrin min zalik, tentang suatu yang terlebih buruk daripada itu, agama yang kamu anggap salah dengan sikap sombong itu. Iaitulah masubatan, pembalasannya, tempat kembalinya, itu balasannya dan kedudukannya yang tetap. Indallah, di sisi Ta'ala, keburukan dan kebiasaannya. Iaitulah man la'anahullah, orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusir daripada penerimaannya. Wa ghadiba alaihi, dan dimurkainya dengan menjatuhkan dari tingkatan khalifah dan wakilnya, yang mana wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir, di antara mereka Allah Ta'ala jadikan kera dan babi yang tidak lagi mampu menemukan kebenaran. Wa abadat taghut, dan orang yang menyembah taghut, iaitulah huwiyah. Taghut asalnya maknanya syaitan, benda yang dijadikan sembahan, itu panggil taghut, selain daripada Allah Ta'ala. Di sini terjemahkan dengan makna huwiyah, yang batil. Huwa makna kediaan, iaitu insan yang mendakwa, merasa dia tak rasa Tuhan, sama dia, maknanya macam taghut juga. Itu segi tafsir sufi. Dan menyesatkan dari petunjuk dan jalan kebenaran. Siapa dia? Ulaika, mereka yang terusir dari mendapat murka Allah, yang diubah menjadi kera dan babi. Dahsyatnya, mereka diubah fizikal mereka dan akhlak. Setengah mentafsirkan akhlak rupa macam babi, rupa macam kera. Kalau ikut zahir ayat, serupa. Zahir batin mereka rupa kera dan babi, iaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mengikut akan perintah Tuhan. Akhlak dia akhlak khanazir, itu akhlak hinzir. Allah. Ulaika syarrum makan, itulah seburuk-buruk tempatnya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus, yakni keseimbangan manusia yang menjadi cermin keseimbangan Tuhan. Jadi mereka tidak dapat mengimbang kedudukan makhluk dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang mendapat kemukaan Allah Ta'ala, hingga mereka diubah menjadi haiwan yang hina. Jadi mereka tidak menggunakan akal.
walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami humban ke dalam neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Punca apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada akal, ada fikiran, tapi tak kerti memikir, tak kerti menggunakan fikiran mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayun, mereka ada mata tapi tak kerti melihat ayat-ayat Allah taala dengan penglihatan yang sungguh. Ada setengah tu melihat juga ayat Tuhan tapi tak jadi betul, macam-macam hal lain. Dan sebab tu bila ulama-ulama tidak duduk betul-betul taraf mereka sebagai ulama, yakni menjelaskan kebenaran, maka jadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Sinfani iza saluha saluhan nas wa iza fasada fasadan nas. Al ulama wal umara. Ya. Dua golongan ni apabila dia baik, semua jadi baik, dan apabila dia rosak, semua jadi rosak. Yang pertama ulama, yang keduanya umara, pemimpin. Dua ni ya, dia memandu perjalanan hidup seluruh insan yang lain. Maka bila mereka ni tidak menjalankan tugas amanah yang betul, ulama bercakap berpusing-pusing sampai musuh Islam pun dia macam jadi orang tak kenal lagi tuan. Ya, musuh Islam nak datang ke negara Islam, kapi harbi terang kan. Bapa harbi dunia. Ya. Kau nak pusing tanah pusing sini, kau pusinglah depan Allah Taala besok. Senang cakap kalau terti bahasa ni bayar juga, dan rasa pandai, rasa hebat. Dengan ilmu dia tak cukup. Manusia yang sekadar ilmu dia, kau sampai PhD pun tak cukup kalau hati kau tak ada gerun dengan Tuhan. Kalau hati tak ada gerung dengan Tuhan tu, ulama-ulama Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kes apa? Kes kalbi mereka rosak. Sekadar ilmu tak cukup. Manusia binasa melainkan orang yang berilmu. Orang berilmu pun binasa melainkan yang beramal. Yang beramal juga binasa melainkan hatinya betul ikhlas kepada Allah Taala. Termasuk ikhlas maknanya bersih kalbi, dia takut dan gerun. Ya. Ulama bila dah tak takut kepada Ta'ala, ini jadi bahaya besar. Dia ulama, orang pakai dia, orang pandang dia, tapi dia sendiri tak berapa gerun dengan Tuhan, berpusing-pusing bercakap, ya, sampai orang pun jadi bodoh. Salah tu. Pemimpin bila dia memimpin tak betul cara, tak takut ke Tuhan, habis. Tu dua golongan tu, ingat, dua golongan. Sinfani iza saluha saluhan nas. Dua golongan bila dia selamat, dia baik, dengan makna dia gerun dengan Ta'ala, maka semua akan jadi baik. Tapi dua golongan ni kalau rosak, dia tak kerti gerun dengan Tuhan, ya, cakap berbelit-belit macam lidah biawak mungkin, ya, akhirnya apa, manusia pun akan jadi rosak mungkin. Sebab tu ulama je tu banyak ulama yang dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Punca apa? Ni dah punca, ya, tidak gerun dengan Tuhan, qalbi mereka tu tak betul dengan Allah Ta'ala. Ya, cakap ramai orang boleh cakap bukan ya. Ini masalah dia, pusing sana pusing sini. Allah. Kalau Trump tu siapa tak kenal dan belakang Yahudi dan merembat orang Islam. Ya. Orang ini duk kutip derma nak hantar ke Gaza. Ya. Yang bantai Gaza ni kau tak nampak siapa dia. Ya. Politik orang kafir pun kita tak kerti. Dia bantai, lepas tu dia buat tolong. Patut kau sekat yang membantai tu. Yang membantai umat Islam itu yang kamu kena halakan tuju. Ya. Bukan dia tukang bantai, lepas tu kita akan mengamai, pergi tolong, tunjuk baik. Lepas tu dia tunjuk baik, dia tukang bantai. Dia cerita kartun. Ya, cerita kartun. Dia lanyak umat Islam, kemudian dia panggil malah, mari kita tolong bantu. Apabila nak sudah sekat pengganas yang kau sekat. Ini kalau pengganas orang kau nak bawa masuk dalam negara, tak tahulah. Orang bodoh pun kita mikir kan. Allah. Jadi ulama ampusana wa ampusini, ini yang bayar. Ampusana wa ampusini. Sebab apa nak jaga jawatan tu je cerita, jangan lalu ya buruk pusing sana pusing sini. Nak bahas ni tak payahlah. Orang pun tak kerti. Dan ulama ni juga surah Baqarah, banyak ulama-ulama ahli kitab yang dilaknat oleh Ta'ala ni muncul dan menjaga kepentingan lebih
daripada menjaga masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ni antara laknat golongan ni apa? Wa ghadaba alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir wa abadat tagut. Sampai tahap tu orang hina lagi. Jadi ke dan babi dan punca tadi apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati perut ada tapi tak guna jalan yang betul. Ya. Ada mata tak melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan melihat yang sebenar, bukan sekadar baca je kitab dan mereka ada mana pendengaran tak dengar yang sebenar. Ulaika kal an'am. Quran kata orang ni macam binatang kaki empat. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada yang berkaki empat. Ya. Allah. Dia kira dunia tu kan, manusia jual agama, jangan duk pelik lah. Ya. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agama Ta'ala dengan harga dunia yang sedikit. Nakkan uang, nakkan pangkat, nakkan jawatan, sanggup ya agama itu digadaikan. Na'udzubillah. Wa iza ja'ukum, dan apabila orang-orang yakni Yahudi ni, laknatullah ni atau golongan munafik ni datang kepadamu mengaku cinta kepadamu dan agamamu, ya, iaitulah sebatas ya basa-basi dan bentuk kemunafikan dengan qalu amanna, mereka mengucap dengan lidah mereka yang tidak bertulang tadi. Mereka berkata kami telah beriman kepada nabimu dan apa yang dibawa nabimu dari Tuhanmu. Oh, lembut dia cakap, kami beriman juga, kami nak Islam juga. Janganlah kamu pedulikan keimanan mereka dan jangan pula kamu bertemu dengan mereka. Ini maknanya kemurkaan marah Allah SWT. Bukan surah munafik, dan satu surah khas untuk golongan ini. Apa tajuk dia besar? Kepala-kepala golongan munafik. Fasaddu an sabilillah. Mereka menyekat orang dari jalan Allah. Itu sifat dia. Sebab golongan munafik ni kepala otak dia ialah nak menyekat orang dari jalan Allah. Dia gunakanlah macam-macam cara, begitu begini, ya, yang sangat halus, macam-macam cara. Sebab qalbi mereka telah rosak lagi. Ya, qalbi mereka telah rosak. Kalau nifak yang sebenar tu apa? Izharul iman wa idmarul kufrah. Pura-pura menzahirkan keimanan tapi dalam batin mereka kafir dengan Allah. Itu mana nifak. Sifat tu ada dekat dalam diri mereka, dalam hati mereka. Maka mereka itu dipanggilkan munafik. Kalau ramai dipanggil munafikin. Nifak tu sifatnya ada dalam qalbi. Itu punca qalbi dan perlu dijaga. Allah. Wa qad dakhalu, padahal mereka datang kepadamu bil kufri, dengan kekufuran, dan tetap dalam kekufurannya. Wa hum qad kharaju bih, dan mereka juga qad kharaju bih, pergi meninggalkan kamu dengan kekufuran, bahkan bertambah kekufuran dan kesombongannya. Walaupun mereka menyembunyikan hal itu, tapi Allah Ta'ala singkap semua sifat-sifat jahat mereka, perangai jahat mereka. Sebab tu orang munafik cukup takut turunnya surah yang menyingkap peribadi dan perangai jahat mereka. Dia cukup takut Allah Ta'ala turunkan mana ayat, bahkan satu surah Tuhan turunkan untuk menceritakan hal ihwal peribadi, perangai-perangai ya jahat mereka, lakonan-lakonan mereka. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan hakikatnya dan Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala rahsia hamba-hambanya. Allah Ta'ala a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Ta'ala a'lam, lebih mengetahui apa yang selalu mereka sembunyikan, yakni kekufuran, ketidakberimannya mereka dengan Allah, kepura-puraan keimanan mereka dengan Allah Ta'ala,
dan kemunafikan mereka serta kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Itu antara sifat-sifat golongan munafik yang sangat jahat, merupakan api dalam sekam, musuh dalam selimut. Sebab tu dia cakap sedap tu dia, qalu amanna, kami beriman. Siapa kata tak beriman? Kita nak Islam juga, kita pun macam-macam ni. Dia cakap semua tuan ada dahan benda ni. Sebab tu orang kalau ikut Quran dia tak akan boleh ditipu. Orang kalau berpegang Quran tidak ada siapa boleh menipu mereka. Ya, Quran dah jelaskan semua siap. Dah ada. Jangan dia nak temberang sana temberang sini gulungan munafik. Quran dah jelaskan watak dan perangai-perangai mereka. Qala Allah Ta'ala wa tara katsiran minhum yusari'una fil ism wal udwani wa aklihimus suh. Itu perangai dia. Dan kamu akan melihat, wahai orang-orang yang melihat dengan mata batin mereka dengan sebenar, kasiran minhum, banyak di kalangan mereka, daripada mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Yahudi dan golongan Kristen ni. Yusari'una, bersegera, pantas mereka, bergegas, fil ismi, dalam perbuatan dosa dan tercela menurut akal dan syariat. Bab dosa ni buat maksiat tu pantas laju mereka. Ada buat taat dia terhigi-higi, dia terpusing-pusing dia. Sebab apa? Hati sudah rosak. Bila hati dah rosak, tak ada, dia tak lagi ke mana, dan akhirnya dia berpusing gitu. Dan makin jelas kekotoran kalbi mereka tadi. Allah. Wal udwan, dan permusuhan, melanggar batas-batas syariat. Semakin jelas orang tunjukkan. Ya. Kemudian wa aklihimus suh, dan khususnya mereka itu memakan yang haram, yakni perbuatan haram dengan ribanya, dengan cara-cara yang bercanggah dengan syariat. Itu adalah menjadi sifat-sifat golongan tersebut. Mana telah jelaskan satu persatu. Wa labi'sa ma kanu ya'malun, dan sungguh itulah seburuk-buruk ma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan, tindakan mereka, perbuatan mereka, untuk diri mereka sendiri. Mana benda itu akan makan tuan. Sifat-sifat mereka, perwatakan mereka berlakon dengan agama Allah, dia akan makan diri dia besok. Ia ini perkara-perkara yang mengundang azab dan hukuman. Mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada di dunia lebih lagi di akhirat. Ini di antara peringatan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihimul ism wa aklihimus suh labi'sa ma kanu yasnaun. Terusnya Allah Ta'ala menyatakan laula yanhahum, mengapa tidak melarang dan mencegah mereka itu, ar-rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ism, para ulama dan pendeta-pendeta dari mengucapkan perkataan bohong yang mengada-ngadakan tentang Allah Ta'ala dan kitab. Mereka menukuk nambah dalam kitab-kitab yang telah diturunkan, maka mereka menjadi perosak besar, mengubah syariat yang telah ditetapkan, ketetapan yang telah dimaktubkan dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian perangai mereka pula wa aklihimus suh, dan mereka suka memakan benda yang haram, dengan itulah menduga bahawa hal itu dibolehkan. Jadi timbul perangai ini dulu ada dah. Benda haram dia feel sana, dia pusing sana, dia takwil sini, kan? Itu perangai dia. Allah. Labi'sa ma kanu yasnaun, sesungguh itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka perbuat untuk diri mereka sendiri.
dengan fikiran mereka yang rosak dan kerdil, iaitulah dengan menggunakan akal mereka yang sempit. Apa akal yang sempit? Tak pandai bercakap? Bukan. Akal sempit lah akal yang dipengaruhi oleh nafsu. Akal yang telah dibalut oleh nafsu, dia sempit, dia tak boleh nak bercakap. Yang betul telah diikat jiwa mereka dengan kekotoran yang tersebut. Oleh kerana itu akan dedahkan ada golongan ini supaya manusia berhati-hati, jangan mereka terkeliru. Sebab golongan munafik yang petah bercakap, kau dah bercakap bergabung-gabung, tapi apa yang dicakap itu tidak ada dalam qalbi mereka. Itu adalah kerosakan yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian qala Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra, ila akhir ayat. Banyak ayat sambung. Dan kalau Ta'ala wa qalatil yahud yadullahu maghlulah, anda akan ceritakan golongan jahat, golongan Yahudi, sampai dia maknanya membangsakan benda yang tak patut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.